Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung fiqh. Tengok muka surat 1204. Muka surat 1204. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Syarat sirah kontrak. Tuan-tuan, kita menggunakan kitab fiqh manhaji jilid ke-6, iaitu perbahasan muamalat. Perbahasan muamalat, kewangan dan muamalat lah, luas. Kita sampai pada tajuk sirah kontrak. Sirah kontrak ni ucapan yang kita sebut waktu jual beli. Ucapan yang kita sebut waktu jual beli, dia ada banyak syarat dia yang selama ni entahlah kita amalkan ataupun tidak dalam jual beli kita. Kita dah bahas sejak 2 minggu, 3 minggu yang lalu tentang sirah kontrak. Hari ni kita nak tengok lagi apa syarat antara ucapan jual dan beli ataupun antara ijab dan qabul tersebut. Dia ada syarat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah kontrak ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut. InsyaAllah kita nak baca, habiskan 3 tu je. Betul ke tuan-tuan? Kan dia paper pun sengap ya. Kat tangan kata salah. Oh silap, habis dah yang tu. Habis dah, kita masuk muka surat 1206 daripada tak sah tu. Sebut tuan-tuan kan, jangan baling piah dah lah. Kat tangan sebut kata muka surat lain tak. Kalau Arab daripada awal dia sebut Syekhna Muhon tu bukan sini kan, ada khabar tu. Okey, muka surat 1206. Silap, rukun ketiga, barang jualan dan harganya. Kita masuk rukun ketiga jual beli berkaitan dengan barang dan juga harga. Waktu kita jual beli, ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam yang berkaitan dengan barang dan juga harga dia. Syarat-syarat sah yang berkaitan dengan barang dan harga dia. Penting tuan-tuan, nak pastikan jual beli kita berkat. Inilah yang dinamakan sebagai subjek kontrak. Subjek kontrak. Barang tu. Dalam kontrak jual beli, subjek kontrak merujuk kepada barangan yang dijual dan barangan yang dijadikan sebagai bayaran. Kedua-dua perkara ini perlu memenuhi beberapa syarat. Okey, tengok barang yang dijual dan harganya. Pembahasan kita hari ini, kita akan baca sampai insya-Allah 3 lah, insya-Allah sampai nombor 3. Sampai nombor 3. Okey, nombor 1. Barangan jualan hendaklah wujud ketika kontrak jual beli dimeterai. Barang kena ada. Barang kena ada. Okey, apa huraian dia? Barang tu kena ada. Contoh paling mudah sekali, kita pergi kedai nak beli beras. Nak beli 10 kilo tu, nak beli 5 kampit. Mana dia? Ni toke kedai tunjuk, ni dia ada. Okey, boleh. Sebab apa? Barang ada, barang nampak. Adakah barang tak nampak? Benda apa barang tak nampak? Kita tengok huraian dia. Hari ni pun banyak barang yang tak nampak. Kenapa boleh juga? Kita tengok. Barangan yang tidak wujud tidak boleh dijual. Ini asas. Asas dalam jual beli, kalau tak ada memang tak boleh jual. Apa maksud dia? Contohnya, penjual yang mahu menjual buah-buahan yang bakal berbuah di pokok tertentu, ataupun anak kambing yang bakal dikandung oleh ibunya.
Kita ada dusun durian. Kawan kita apa nama ni, dia mai kita nak dia tempah dah, dia kata hak ni hak pokok hak paling sedap yang mana, kita pun tunjuk hak ni paling sedap sekali. No, pot durian pun dia ada tak sama, hak ni paling sedap sekali, buah dia tiap-tiap tahun. Dia pun bawa kita pergi tunjuk pokok, tak berbuah lah, tak sampai musim, dia pun kata kat kita, buah ni esok dia keluar banyak mana pun aku jual kat hang bayar siap-siap lah pun nak guna duit. Kawan ni pun bayar siap-siap 300, keluar banyak mana pun esok ambil. Sah ke jual macam tu? Soal beli macam tu tidak sah. Tak sah dalam Islam, batal. Contohnya penjual yang mahu menjual buah-buahan yang bakal berbuah di pokok tertentu. Itu satu contoh. Lagi contoh lain. Ataupun anak kambing yang bakal dikandung oleh ibunya. Anak kambing yang bakal dikandung. Kita pun tak jantan betina dalam tu, kita tahu anak ni esok aku jual kat hang. So dia beranak esok aku jual kat hang. Tak ada lagi. No, tak ada lagi. Maka yang tu tak sah, jual beli yang tak sah dalam Islam. Terbatal lah. Akad tu terbatal. Lagi, termasuk dalam syarat ini barangan yang dikategorikan sebagai masih belum wujud. Contohnya, penjual yang mahu menjual anak kambing yang sedang dikandung oleh ibunya, atau susu yang masih berada pada kantung susu. Susu tu ada dalam kantung susu, tapi tak perah keluar lagi. Boleh jual ke? Tak boleh. Kena perah keluar baru boleh jual. Dalam perut ibu tu ada anak kambing tu ada, tak boleh jual lagi. Dia beranak baru boleh jual. Okey. Itu termasuk juga. Dalil hukum ini ialah tindakan Nabi SAW yang pernah melarang penjual menjual barangan yang tidak dimiliki. Maksudnya yang tak nampak, tak jelas. Kenapa tak boleh? Sebab benda tu tak jelas. Takut berlaku penipuan, ada penganiayaan sama ada kepada penjual ataupun pembeli. Dalam contoh ni, takut ada gharar, ada penipuan, ada penindasan kepada pembeli. Maka Islam melarang jual beli yang ada unsur penipuan dan penindasan. Ini agama Islam. Agama Islam. Dia tak benarkan benda tu pasal apa? Sebab nak jaga masa depan ataupun maslahah orang Islam tu sendiri. Maka dia tak benarkan. Para penulis kitab Sunan meriwayatkan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Qult ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayas'aluni 'anil bay', laysa 'indi ma abi'uhu min." ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك. Saya telah berkata, ya Rasulullah, saya Hakim bin Hizam, sahabat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku sambil bertanya aku tentang jual beli suatu barang, sedangkan aku tidak mempunyai barang yang hendak aku jual kepadanya. Kemudian aku membeli barang tersebut di pasar. Baginda bersabda, jangan engkau jual barang yang tiada di sisimu. Tak ada lagi kat dia, tak ada lagi. Nak banyak mana ni? Nak banyak mana? Aku nak banyak ni. Dah dia pun tak ada lagi kat dia apa semua. Dia pun tak boleh bagi jaminan. Orang pun tak tengok lagi barang tu. Maka tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Selain itu, jual beli dengan cara ini termasuk dalam kategori jual beli berisiko. Nampak tuan-tuan? Al-gharar. Gharar, nampak? Kerana barangan tersebut mungkin wujud dan mungkin juga tidak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli berisiko. Sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada salah satu pihak. Ringkas je dia huraian. Dah selesai. Kita tengok nombor 2. Hak nombor 1 tak sah, barang tu kena ada. Kalau barang tu tak ada, contohnya kita memang duk jual roti, kita ambil di Kelang tu tiap hari duk pergi ambil. Orang mai kat kita ni, esok buat mai 500 roti kat aku. Mana barang tu? Dia orang tu mai kat rumah. Orang tu mai kat rumah. Maka kita mengata, okay, esok aku mai bagi duit siap, esok aku bagi barang. Yang tu boleh dah, yang tu dibenarkan. Sebab roti tu memang orang tahu dah roti tu bentuk macam mana. Kawan tu pun duduk biasa beli apa semua dah. Maka yang tu dibenarkan. Yang tu tak ada masalah. Dan ada lagi lah belasan contoh lain. Banyak lagi contoh lain. Nombor 2.
Barangan yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Apa dia tuan-tuan nak ni? Tuan-tuan, bila kita meniaga barang hak kita nak jual itu, mestilah dia ni adalah harta yang bernilai. Syarak kata dia harta yang bernilai. Adakah harta yang tak bernilai? Ada benda syarak tak kata dia tu harta yang bernilai. Contohnya apa? Contohnya darah. Darah adalah najis, dan setiap najis tidak boleh dijual beli. Yang ni kaedah tuan-tuan. Ataupun bangkai. Bangkai adalah najis dalam Islam, dalam fiqh bangkai adalah najis. Maka najis tidak boleh dijual beli, tidak sah dijual beli. Contohnya anjing. Anjing tidak boleh dijual beli kerana dia bukan harta yang bernilai dalam Islam. Dia najis, maka dia bukan harta yang bernilai. Begitu. Syarat ini ditetapkan bagi barangan jualan dan bayaran yang ditetapkan. Berdasarkan syarat ini, segala barangan yang dikategorikan sebagai najis dan haram oleh syarak tidak sah diperniagakan. Dengan itu barangan seperti arak tak sah jual beli, bangkai tak sah jual beli, darah tak sah jual beli, najis tak sah jual beli, dan anjing adalah tidak sah untuk dijadikan sebagai barangan jualan dan bayaran. Tapi dia ada pengecualian dia. Contohnya bangkai. Apakah bangkai yang dikecualikan dalam jual beli? Maksudnya sah. Bangkai ikan, bangkai udang, bangkai sotong, bangkai ketam. Kita duk beli di market semua bangkai. Tetapi dia bangkai yang dimaafkan dalam Islam, maka boleh jual beli. Najis, antara yang najis, kita beli baja, kan? Baja kan maka dia adalah najis. Adakah dia tidak dibenarkan? Yang tu dibenarkan oleh para ulama. Dan satu kumpulan lagi ulama kata dia bukan dengan jual beli, dia sah dengan raf'ul yad, perkataan mengangkat tangan. Dalam kitab fiqh, bahan-bahan najis yang dijual beli seperti darah dan juga baja yang dibuat daripada najis, dia menjadi halal ataupun sah pemindahan milik bukan dengan cara jual beli. Kumpulan ulama kedua kata dengan cara raf'ul yad. Raf'ul yad ni kita istilah lah, dia macam jual beli juga. Raf'ul yad ni maksud dia mengangkat tangan. Maksudnya kita membebaskan hak kita. Contoh, kita ada baja buat pada najis, baja. Yang ni hak kita. Baja tu ada di rumah kita. Najis-najis tu kita ambil buah dalam plastik elok-elok. Proses apa semua, proses dia tetap najis. Kita pun nak jual. Untuk menggantikan ucapan saya jual, pembeli kata saya beli, yang tu tak sah dalam mazhab Syafi'iyah. Maka digantikan dengan ucapan saya mengangkat hak saya daripada najis ni kepada kamu dengan nilai sekian-sekian. Kawan tu pun kata saya ambil. Hak tu raf'ul yad. Hakikat dia macam jual beli juga, cuma nama dia diubah nama. Ulama sebutlah, ulama punya ijtihad, raf'ul yad. Kemudian dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik qatala Allahu al-yahud inna Allah lamma harrama shuhumaha jammaluha thumma ba'uhu fa akalu thamanah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, najis, bangkai najis, babi dan berhala. Jual beli berhala, tambah-tambah pula berhala tu untuk orang sembah. Yang tu haram dan tak sah jual beli itu. Lalu ada yang berkata, walaupun kita nak jual kat orang bukan Islam, kita buat patung berhala, kita buat besar-besar ni, kita tahu orang duk ambil ni, kuil-kuil duk ambil.
Tokong-tokong dengan kuih lah ambil, maka haram dan tak sah jual beli itu. Yang tu bukan bawah perbahasan najis lah, lain pula. Yang tu termasuk barang yang bukan harta yang bernilai menurut syarak. Lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, apa kata tuan tentang lemak bangkai? Apa pendapat kamu tentang lemak bangkai? Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal, disapukan pada kulit, dan orang ramai menyalakan lampu dengannya. Nabi menjawab, tidak, dia haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memerangi, membinasakan kaum Yahudi. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan lemak haiwan, mereka pun mencairkannya, kemudian menjualnya dan memakan hasil jualannya. Orang Yahudi, lagi Allah haram, lagi dia buat. Lemak haiwan yang diharamkan kepada kaum Yahudi ialah lemak lembu dan kambing, seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 146. Itu dalil dia. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sallallahu alaihi wasallam, naha an thamanil kalbi, sesungguhnya Rasulullah telah melarang daripada mengambil hasil jualan anjing. Hasil jual anjing. Semua barangan lain yang najis dan haram bolehlah dikiaskan dengan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis di atas. Ini kaedah tuan-tuan, garis yang tu kaedah. Semua barangan dalam Islam ni yang najis dan haram adalah tidak sah jual beli yang berkaitan dengannya. Okey dah. Maksudnya hasilnya pun haram lah. Termasuk dalam kategori ini ialah barangan yang terkena najis dan tidak boleh dibersihkan lagi, seperti cuka. Cuka yang terkena najis tak boleh jual beli. Susu yang terkena najis tak boleh jual beli. Minyak yang terkena najis tak boleh jual beli. Mentega cayang, pasal apa dia sebut cayang? Sebab kalau mentega tu keras, kena najis, kita buang bahagian tu, hak lain dia tak ni. Buang hak najis tu kan, apa pun buang hak bahagian keras yang ada najis tu, maka hak lain bersih, maka boleh jual lah mentega tu. Sebab tu dia sebut mentega cair. Dia nak sebut kat sini semua benda-benda suci seperti cuka, susu, minyak, bila bercampur dengan air kencing kucing contohnya, mana nak boleh pisahkan dah? Maka seluruh susu itu dikira najis dan tak boleh lagi jual. Tak sah jual beli barang tu. Manakala barangan yang boleh dibersihkan selepas terkena najis boleh dijual. Telur ayam kan, telur ayam terkena najis, boleh jual tak? Boleh, kita jual telur tu kan, kemudian dibersihkan, dia boleh dibersihkan, maka boleh dijual beli, sah. Saya beli telur, aku jual kan. Manakala barangan yang boleh dibersihkan selepas terkena najis boleh dijual atau boleh dijadikan sebagai bayaran kerana barangan ini dianggap sama seperti barangan yang suci. Yang terakhir untuk hari ini, yang terakhir, nombor 3, syarat barang dan juga harga. Masih lagi syarat barang tadi. Barangan jualan mestilah barangan yang bermanfaat. Nombor 2 tak sah, mestilah bersih. Tadi kita ni bersih dan halal barang tadi. Nombor 2, cara mudah macam itulah. Barang yang bukan najis ataupun barang yang bernilai mengikut pandangan syarak, itu nombor 2. Nombor 3, barangan yang bermanfaat menurut syarak dan uruf. Uruf ni pandangan orang ramai setempat. Orang setempat tu kata benda tu bermanfaat, maka memang dia dijual. Dijual lah. Maka dia memang dijual. Selut kalau di negara Malaysia, selut untuk apa tuan? Selut hitam tu. Tapi kalau di setengah negara Eropah, selut itu digunakan untuk bina rumah. Memang selut, mereka ambil selut, dikepal bagi keras. Betul-betul guna selut tu untuk buat bata dan jadikan semen. Selut mereka, Allah cipta selut dia macam tu. Kita boleh tengok Discovery Channel, boleh buat masjid buat daripada selut, mereka pergi angkut selut tu pula, mereka pergi tengok
No, orang-orang tua-tua mereka akan pi tunjuk selut mana boleh, selut mana tak boleh. Mereka akan pi lepas hujan tu, mereka akan tunjuk, ni saja. Orang kampung semua pakat pi ambil selut tu, maka selut tu dijual. Kan? Maka boleh. Maka benda tu ada manfaat di sana. Di Malaysia, selut kita tak ada. Maka tak sah jual beli di tempat kita. Tuan-tuan, itu maksud uruf. Ingat tuan-tuan, yang tu maksud uruf. Uruf ni pandangan orang ramai. Okey. Barangan tu bermanfaat. Menurut syarak dan uruf, dua sudut. Maksudnya pada adatnya, adat dengan uruf lebih kurang. Adat dengan uruf lebih kurang. Pandangan orang ramai, pendapat orang ramai tu. Manfaat barangan tersebut menjadi tujuan jual beli dan dibenarkan oleh syarak. Dengan ini tidak sah menjual serangga berbisa atau haiwan yang tidak boleh dimanfaatkan, atau manfaatnya tidak menjadi tujuan jual beli diadakan. 3 tu tuan-tuan. Garis tuan-tuan. 1, tak sah menjual serangga berbisa. 1, serangga ke haiwan ke tak sah. Atau haiwan yang tidak boleh dimanfaatkan. 2, atau manfaatnya tidak menjadi tujuan jual beli diadakan. 3. Sekali dia bagi contoh. Panjang juga ni pasal ni. Matang. Tapi dia ada pengecualian dia juga, kita tengok. Demikian juga dengan peralatan yang melalaikan, yang manfaatnya tidak dibenarkan oleh syarak. Sebabnya membayar sesuatu untuk mendapat sesuatu yang tidak bermanfaat adalah perbuatan yang membazir. Sebab tu Islam tak bagi. Kita nak guna duit kita, nak bayar satu-satu benda yang tak ada manfaat, dilarang oleh Islam. Jual beli itu tidak sah. Itu sebab dia. Rasulullah SAW sendiri melarang pembaziran. Okey, kemudian dia buat contoh. Last dah ni tuan. Namun demikian, menjual harimau untuk tujuan memburu. Saya pun tak tahu Syekh ni kan, Dr. Mustafa Bura ni, dia nak main Malaysia ni tuan. Doktor ni, guru kami lah ni, guru kami. Alim, sangat alim. Dia ni, sangat alim. Dia nak main Malaysia ni, saya tak tahu Pening dengan Kedah tak ambil kot. Lalunya belah sana lah ambil. Dia buat contoh, boleh jadi di Syria, di kampung-kampung ke di sana ke saya tak tahu. Harimau lepas jual beli untuk tujuan memburu. Kan? Tujuan memburu ke tujuan diburu. Beli-beli harimau tu duk buru lah wallahu alam. Syekh ni buat contoh hakikat ke contoh dia buat contoh saja ke wallahu alam Kita jual beli harimau boleh ke? Jawapan dia, kalau kita jual beli harimau tadi untuk tujuan memburu, maka dibenarkan. Kita nak guna harimau tu untuk harimau tu memburu untuk kita. Kan? Ataupun beli anjing buruan, ataupun anjing yang kita gunakan tu untuk mengembala binatang ternakan kita, dibenarkan. Ataupun anjing yang kita beli itu untuk kawal ladang kita yang luas, dibenarkan. Maksudnya, apa-apa binatang berbisa ataupun binatang buas yang kita jual beli, yang jelas manfaatnya untuk kehidupan manusia, maka dibenarkan. Dah, itu kaedah tuan-tuan. Yang tu kaedah. Okey, kemudian gajah untuk tujuan peperangan. Mana tahu satu hari nanti kerajaan Malaysia beli gajah 1000 ekor. Kereta kebas semua tak boleh start. Kan? Hak selam tak boleh selam, hak start tak boleh start, kapal terbang nuri ke apa kerja duk terempas ya, beli gajah lah. Kan? Boleh ke? Untuk perang boleh. Apa saja binatang yang bisa, yang bahaya, tujuan untuk kegunaan manfaat manusia, maka dibenarkan. Lebah untuk tujuan mendapatkan madu, maksudnya boleh jual beli lebah untuk tujuan mendapatkan madu. Dah. Ia dibenarkan atas alasan semua binatang ini ada manfaatnya menurut adat. Adat apa dia? Maksudnya menurut masyarakat setempat. Memang masyarakat setempat menggunakan anjing untuk kawal. Okey, dibenarkan.
Ia dibenarkan atas alasan semua binatang ini ada manfaatnya menurut adat dan dibenarkan oleh syarak. Di samping itu, tidak wujud sebarang larangan khusus kepada binatang-binatang ini seperti mana larangan yang ada pada anjing. Beli anjing nak belah, saja-saja nak belah, haram. Jadi binatang pemeliharaan tak boleh. Beli anjing tu untuk jadi anjing buruan kita, kalbus said, boleh, dibenarkan. Nah, dalam benda ni kita beli binatang tuan-tuan, kita pergi kedai beli burung, beli ikan, beli kucing, bolehkah? Kan? Kalau binatang-binatang yang tak boleh makan, tuan-tuan jangan pening lah. Binatang-binatang yang tak boleh makan, kita beli untuk makan, maka hukum dia haram. Contohnya apa Ustaz? Contohnya beli biawak, duk teringin nak buat gulai lama dah. Dia ambil kecil lah, bukan biawak besar, dia ambil kira kecil dah lah. Apa hukum dia beli biawak untuk dia buat gulai? Hukum dia haram. Nah, dia jual kucing, dia pergi tangkap kucing 5 ekor, kucing tengah jalan tu dia jual kat orang Myanmar. Dia tahu dah puak Myanmar ni jenis goreng kucing masak kicap. Tuan-tuan, tak mana ada Myanmar, habislah kucing dengan anjing kawasan tu. Mereka makan. No? Mereka makan kucing anjing Myanmar. Maka dia tak boleh jual untuk mereka tu makan. Haram. Walaupun bukan dia makan. Walaupun bukan dia makan. Dan dia tahu dah kalau jual puak ni makan. Haram. Kemudian, kalau binatang tu yang ada manfaat, binatang yang tak boleh makan tapi dia ada manfaat. Tak sah saya sebut binatang yang tak boleh makan, yang kita beli untuk kita makan, yang tu haram. Binatang yang tak boleh makan tapi dia ada manfaat. Tak boleh makan tapi dia ada manfaat. Ada 3 hukum. Ada 2 hukum, makruh dengan harus. Macam ni. Binatang yang tak boleh dimakan, yang ada manfaat, contohnya kucing lah, tak boleh makan tapi dia ada manfaat. Apa dia? Saja bela untuk main-main dengan dia sebagai haiwan pemeliharaan, maka boleh beli, hukum dia harus. Kalau binatang tu tak boleh dimakan dan kurang manfaatnya, dah lah tak boleh makan, manfaat pun tak berapa ada. Benda apa? Dia suka bela kora. Dia kata kora comel. Orang lain tengok, semua kata lah kora nampak. Dia kata elok. Kurang manfaatnya, maka ketika tu hukum dia makruh. Hukum dia makruh, no? Yang itulah cara ringkas tuan-tuan. Dah. Jika barangan yang dijual atau yang ingin dijadikan sebagai bayaran masih tidak boleh dimanfaatkan ketika proses jual beli, tetapi boleh dimanfaatkan pada masa hadapan, contohnya anak kuda yang masih kecil, boleh jual tak? Anak kuda kecil lagi, ia boleh dijual ataupun dijadikan sebagai bayaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak sekadar tu dulu insya-Allah untuk pagi ni. Dia akan sambung nanti nombor 4. Barangan tersebut hendaklah boleh diserahkan daripada segi fizikal dan syarak. Apa huraian dia? Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.